بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآيات. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada manusia untuk menyampaikan, untuk supaya melaksanakan ibadah haji. Yaitu karijalan, kata Allah, bila kamu seru kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu karijalan, mereka akan datang mengerjakan haji, datang ke Kaabah, ke Mekah secara berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan dengan menaiki unta yang kurus, liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan banyaknya faedah bagi mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Ayat panjang saya habis separuh. Jadi insya-Allah kalau sempat kita masuk, jadi saya rasa nak ceritalah dia. Saya nak cerita. Dan ibadah haji, alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya, ibu saya dan jemaah haji daripada seluruh negara, dan jemaah haji daripada negara kita, jemaah haji daripada Tawau, alhamdulillah selamat mengerjakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang besar, rukun Islam yang kelima. Kenapa saya kata dia besar? Dia merangkumi, kalau kita nak semayang, maknanya tidaklah mempunyai belanja yang besar nak semayang, tak. Dan tidaklah masa yang panjang. Kalau puasa maknanya juga tidak mempunyai belanja yang besar, tidak mengenai masa yang panjang, satu hari. Tapi haji merangkumi dari segi kemampuan, dari segi kewangan, kemampuan dari segi tubuh badan kita, kesihatan tubuh badan, dan dari segi kelapangan masa yang ada. Manis waktu yang besar. Jadi mana berbalik pada ayat tadi, kalau zaman Nabi Ibrahim AS bukan ada macam teknologi seperti kita, bukan ada, tetapi ini perintah Allah. Dan kita dalam melaksanakan ibadah haji menunjukkan bahawa agama Islam ini adalah ada kaitannya dengan agama-agama, maknanya agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, ada kesinambungannya. Dan dalam ibadah haji dah, dan dalam ibadah haji adanya wukuf. Dan Nabi SAW menyebut Al-Hajju Arafah, haji ini ialah wukuf di Arafah. Maknanya bila seorang itu mengerjakan haji, dia tidak pergi wukuf. Dan wukuf ini adalah rukun daripada ibadah haji. Manakala wukuf tak sempat wukuf, habislah. Maknanya tidak jadi haji dia. Walaupun tidak jadi haji, tidak dapat mengerjakan haji, dia kena tahlul. Kerana wukuf adalah rukun yang terbesar. Al-Hajju Al-Haji Arafah, Nabi kata. Dan ketika Arafah dulu saya dengar cerita lah, orang kata kalau nak tengok macam mana perangai dia, tengok hari Arafah. Saya macam tak percaya. Tetapi bila hari Arafah dan kita boleh tengok perangai, dekat awal semua cantik kan,
pergi jemaah apa semua cantik. Bila hari Arafah macam-macam berlaku, ada bergaduh dengan bini, isteri tak pedulikan suami dia ada, suami tak pedulikan, pandai-pandailah kau. Dan ada yang berlaku. Ni mak saya cerita di kemah ni, kerana bergaduh dengan suami, isteri tak peduli. Selepas Arafah, maknanya bermalam di Muzdalifah dan melontar Jamratul Kubra, ini disebut sebagai Jamratul Aqabah, dan bermalam di Mina, bermalam di Mina, dan dia tak peduli. Dan ada yang dia kata mungkinlah kerana dia keuzuran tidak bangun solat, tetapi tidak bangun solat, tidur saja. Ini berlaku. Tidak peduli makan, tidur saja, kerana bergaduh dengan suami. Dan ini yang dibawa. Dan ada orang yang bergaduh ketika di Mina, gara-gara nak ke darul falak, nak ke bilik air, kerana ramai. Maka perangai kita tak sabar, itulah ujian yang Allah Ta'ala bagi rasa. Kamu pangkat apa ke, kamu orang kaya ke, kamu orang miskin, kamu adalah tetamu, aku layan sama, aku layan sama. Dan inilah tengok. Dan sebila dengan saya ada, saya bukan nak hina dia, tapi memang berlaku. Kerana sebelum ni dah pergi haji tapi tak boleh pergi haji, tapi kita pun terkejut kerana perangai dia lepas ni. Tak nak pergi solat jemaah, bila pergi solat jemaah dibawa di surau, macam ni boleh jadi imam, dia kata. Kerana perangai kita, tengok. Dan karenanya kalau sebelum haji, insya-Allah tuan-tuan yang ada tanah kasrat nak mengerjakan haji di saat kita masih bertenaga, jangan dah tua, kalau tidak ada yang membimbing, tak ada yang mendidik, memang susah. Dan ini mak saya kata pada saya, kalau aku tak pergi dengan kamu, tak tahulah dia cakap. Maknanya tak ada orang, maknanya susah. Dan saya yang saya pergi bukan haji, saya pergi umrah. Ketika saya belajar dahulu, dan ternyata dulu saya era duluan, memang gagah, memang kuat kan. Tapi era 40-an sekarang, mana kasa, maknanya sebahagian daripada tenaga kita Allah Ta'ala datang. Bersesak-sesak pun kita rasa maknanya tidak kuat semacam dahulu. Tapi masih dalam era 40-an. Itulah dalam mengerjakan haji. Dan Allah Ta'ala kata bila pergi haji, Mekah satu tempat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, biwadi ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, satu lembah, satu tempat yang tidak ada apa pun tumbuhan, satu tumbuhan pun tak ada. Tetapi bila mana Nabi Ibrahim AS dia berkahwin dengan Siti Sarah, dan sehingga mencapai usianya, telah lanjut usia, belum dikurniakan anak, dia berkahwin dengan pembantu kepada Sarah, iaitu Siti Hajar. Dan ternyata Siti Hajar mengandung anak hasil dari perkahwinan dengan Nabi Ibrahim AS. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar ditinggalkan satu lembah, satu tempat yang biwadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada. Tapi kena berkat doa Nabi Ibrahim AS, kita bawa. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, maknanya kita ambil ibadah haji ini, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim supaya seru manusia. Dan kalau kita belajar ayat tadi, wa azzin finna, serulah kamu hai Ibrahim pada manusia. Bila manusia, di mana bila manusia termasuk Islam dan bukan Islam. Jadi orang Islam sah pada tak sah haji, supaya dia terima Islam dan datang mengerjakan ibadah haji. Itu maknanya. Dan tugas kamu hai Ibrahim, seru orang, ajak orang mengerjakan haji, walaupun tempat ini tempat yang terpencil,
bukan kamu yang beri jaminan orang akan datang aku, kata Allah. Walaupun zaman Nabi Ibrahim tidak ada mikrofon, tidak ada speaker, tidak ada telefon, tidak ada WhatsApp, tak ada internet, tidak ada Telegram, tidak ada Twitter, tidak ada kan. Tapi ternyata bila kita berada di zaman ini dan teknologi yang ada jadi sebagai fitnah. Kenapa saya kata begitu? Bila masuk ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, buat apa dulu? Sebahagian kita tengok bukan nak solat dulu, tapi apa selfie dulu. Ni nak hantar gambar, nak hantar WhatsApp ni, nak hantar Facebook ni, supaya orang di Semenanjung, orang yang di di India, orang di Afrika, orang di Mesir, supaya dapat tengok aku pergi haji ni. Tengok. Tetapi kita mengunjungi Baitillahil Haram, kena jaga adab dia. Kita datang ke masjid, rumah Allah, kita jaga adab dia. Ini banyak yang tak jaga adab, dan sebahagiannya yang Allah Ta'ala timpakan, yang kita kata sebagai musibah, runtuhan, jatuhnya krin yang kat barang, krin. Dan ketika itu saya hari Jumaat, selepas solat Jumaat balik ke hotel, mana Syuruk, Haji Raudhah Syuruk, dapat jumpa lah. Saya mana Syuruk, hotel yang paling jauh dalam jemaah haji. Mana Syuruk dan Raudhah Syuruk lah yang paling jauh sekali, hampir 1 kilometer jalan kaki ke Masjidil Haram. Dan ketika itu selepas makan sembahyang Jumaat, makan, tidur dulu kan, kita tidur. Dan bila bangun orang dah azan zuhur, tak sempat ke Masjidil Haram, sembahyang di bawah kan? Dan selepas itu bersiap-siap untuk ke Masjidil Haram. Tetapi ketika itu berlakunya ribut pasir, kuat ributnya, bukan alang-alang, kuat kan. Dan tak pernah berlaku yang sebelum ini. Hujan dan kilat kuat, bukan kata perlahan tak, kilat kan, kuat kilat. Ya Allah, saya kata apalah yang berlaku, ya Allah, tak tahu apa yang berlaku. Dan saya tak dapat pergi, mana hujan ribut tak dapat pergi. Kawan saya pergi pun tak dapat sampai, termasa masuk dalam kedai kerana hujan. Dia tempat dia bukan macam tempat kita, dia tak ada saliran macam kita. Bila hujan, jalan raya dia penuh air lah, seolah-olah banjir kan ketika itu. Dan kawan saya tak dapat, dia kata, sehingga dia berhenti di darat, balik semula ke hotel. Dia hotel Wafidin, dekat sikit, maknanya dekat jugalah dengan hotel mana Syuruk dan Raudhah Syuruk. Tetapi itulah yang berlaku. Dan sebelum maghrib, satu bunyi yang kuat, satu bunyi yang kuat, dan ada kata menelan korbannya ada dekat 200, ada kata 400, tak tahulah yang mana yang betul. Tapi kalau 400 pun betul, pasal kren itu adalah kren yang besar, 100 tan, dan mana ujung kren pun kita rasa dalam lingkungan dia, di belakang dia kan, tempat dia tu ada batu kren, dan bila ribut kuat, mana kren tu sebenarnya ada yang mengatakan kren tu tak stabil, dan katanya kesilapan kerajaan Saudi, dia tidak alihkan kren tu terlebih awal. Ada yang mengatakan sedemikianlah, tapi kata tengok memang kren tu memang tidak stabil, dan apabila dia bergetar, terkena kren satu lagi, getaran itu menyebabkan batu yang untuk timbal kren supaya dia tegak, akhirnya jatuh mengempak jemaah haji. Dan kalau kita tengok, tak sanggup kita tengok bergelimpangan mayat, seolah-olah mana diserang, gelimpangan yang kena batu, ada yang hancur, ada tercabut tangan dan sebagainya, atau putus dan sebagainya. Dan ada makcik dan anak-anak mungkin warga Afrika jatuh ujung kren dia mungkin 12
apa tan atau 14 tan jatuh kan, ujung dia mengumpat bawah. Yang ini bahagian sofa, tempat se'ir, ramai juga yang mati di sana kan? Itu yang berlaku. Dan saya bila naik tengok berlaku, bila buka TV dia dah blok, tak boleh dia blok, tak boleh tengok mananya chain signal dia tak ada tak boleh tahu lah. Tapi kadang-kadang maknanya orang yang di Malaysia dia lebih mengetahui, dan ini yang berlaku pada tahun ini lah. Yang berlaku mana ada hikmah dia yang kita sendiri pun tak tahu, dan itulah yang kita tengok. Dan di antaranya yang saya nampak pada pandangan peribadi saya, kalau salah lah, tidak menjaga adab bila memasuki tempat yang mulia ini, tidak menjaga adab. Kalau dulu waktu saya tahun 94 saya pergi umrah, kalau kita bawa kamera saja dia tahu, dia ambil, dia buka filem campak dalam tu sampah. Tapi sekarang itulah, walaupun ditulis sudah memenu taswir, tak boleh ambil gambar dia kata, tapi orang tak peduli kan, pasal orang tak bawa kamera tapi bawa handphone. Dalam handphone tu juga ada kamera kan. Itulah maknanya apa yang berlaku kan? Dan tragedi yang kedua ketika Mina, ketika di Mina melontar Jamratul Kubra kan? Dan saya waktu itu duluan lepas subuh terus tak tidur ni daripada Muzdalifah, nak selesai kita nak mandi apa semua kan. Dan selepas melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Kubra disebut, dia satu Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah disebut sebagai Jamratul Kubra. Melontar tapi tak boleh U-turn balik tu daripada kemah kita di Mina. Dah datang melalui terowong, dan ketika saya pergi dulu tak ada, memang terowong tu ada yang tingkat sampai 5 tingkat tu tak ada, 5 tingkat melontar. Yang atas sekali untuk VVIP punya. Macam mana pergi melontar dia? Pergi dengan helikopter. Kita orang tahu apa dia pergi, boleh kan ada duit 180,000 boleh lah. Boleh kan? 1,000 boleh lah. Kalau kita rasa nak pergi, dia pergi dengan heli, parking sana, ada kereta datang ambil, tak berlayang kaki lah, melontar. Itu tempat tu, dan saya di bawah lah. Tapi bila dia tak sungguh tak dapat U-turn balik, askar dia ke polis dia pegang jalan masuk tak boleh, semua turun ke bawah. Bila turun ke bawah, kita agak pening lah, dah tak cukup tidur kan. Tempat dia tahu nak masuk sini tapi tak boleh masuk sini, dia ada ikut pusing baru boleh masuk. Itu yang jadi pening, tinggal sesat juga. Saya pun sesat. Sesat juga. Dan kita apa yang berlaku, dan saya ingat benda ni, dan kita apabila berlaku sesuatu, kadang-kadang kita salahkan orang, tak? Salah kau lah, kalau tak buat hati lah. Tapi kita tak salahkan diri kita. Salahkan diri kita dahulu. Aku yang salah, adalah kesalahan aku yang Allah Ta'ala nak tegur. Keteguran itu melalui musibah yang kena kita. Teguran Allah, mana kita disarankan apa dia? Ambil wudu, solat 2 rakaat, solat taubat, berdoa kepada Allah, minta ampun kesalahan itu. Dan kadang-kadang saya kata, mungkin kita rasa terlalu, pasal boleh cakap Arab sikit kan, kita rasa mungkin dah sadar, aku ketawa kan, aku yang tentukan, bukan kamu. Dan kita bila kita buat perkara ini, kita solat sunat taubat, mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita rasa seolah-olah macam kita ada masalah tu ditarik, dan ketenangan diberikan kepada kita. Sesat juga lah saya. Kalau ceritanya saya 4 orang yang pergi waktu itu. Mana kita nak mandi pun orang ramai. Bukan macam tu, ramai, berbaris panjang, 40 orang satu
ataupun 20 orang, 30 orang, 40 orang, satu tandas 40 orang, ramai semua kan. Tandas ada 20 yang dalam, tapi penuh, ramai berbaris. Kira kita beritahu, kita pergi selesai, kita maknanya tahlul, balik kita mandi, tukar apa nama kain ihram, kita nak pakai pakaian yang dibenarkan. Bila dah melontar Jamratul Kubra ini, maknanya dia ada 13 larangan, perkara yang dilarang ditegah dilakukan, perkara wajib haji. Maknanya 10, pakai yang berjahit boleh, pakai minyak wangi boleh, menyikat rambut boleh, kecuali yang besar, yang 3. Istimta', maknanya mukadimah bergurau senda dengan sebab pasangan tak boleh. Ada 3 perkara yang besar itu tak boleh. Dan itu boleh rosak hati. Okay, bila saya jalan nak cari ni, dan bila kita paha kita kan bergesel, dapat peluh apa semua, dia menyebabkan apa? Pedih kan? Ada luka, dia katakan jalan dia tidak laju dah saya jalan. Yang 2 orang pakcik, seorang pakcik ni dengan isteri dia ikut saya, orang Kelantan kan? Itulah kita kata, tapi kita tak sangkakan dia lah. Saya kalau boleh saya nak tidur, tapi dia punya lah semangat, Ustaz mari kita pergi. Semangat dia kan, Ustaz tak boleh. Kata kita pergi lepas zuhur lah. Dia kata pergi lepas zuhur, jom lah kita pergi tengok orang main pergi, dia kata. Saya pun kira okey jugalah, balik selesai boleh tidur dia kan. Tapi dia berlaku tak tidur juga. Tapi bila di sana jumpa dengan tempat tu, maknanya catering, bilik tak boleh, tapi pekerjanya Indonesia lah. Dia beri tempat ruang untuk saya berehat. Tapi sebelum tu pakcik ada seorang, Pakcik Man, Sulaiman nama dia. Dia rasa lambat, dia rasa mungkin dia tahu jalan kan. Dia lintas saya, tinggal saya. Lepas tu saya cari-cari, tak jumpa. Harap-harap dia jumpa dengan jemaah Haji Malaysia ke, dapat balik ke kemah. Tapi tak, rupanya 2 hari Ustaz. 2 hari Ustaz. Dan dia terpaksa tidur bawah jambatan, tidur dengan orang hitam ni kata. Tidur dengan orang Afrika lah. Orang Afrika yang beri makan dia, beri dalam tubuh kan. Orang Afrika yang beri makan dia 2 hari. Tapi yang bersama dengan saya tadi, Pak Busu dengan isteri dia, tapi itulah bergaduh. Tapi saya pun tak, benda saya pun tak pakai dia dah. Sabar, benda yang berlaku kan, tetap kembali pada Allah. InsyaAllah jumpa. Cuma saya kata sekarang ni, macam komputer saya ni, dia kena shutdown sekejap kata. Pasal saya tak boleh fikir dah 2-3 kali pusing, macam tempat yang sama, tak boleh masuk ke apa nama terowong asing, dia jadi jam lah. Tapi bila sampai tempat tu, maknanya warga Indonesia, dia berikan tempat breakon, so saya berehat dulu. Dia kata dia beri minum air apa semua, dan saya rehat lah. Saya kata minta maaf lah, dan saya tegur dia jangan bergaduh apa semua. Tak dengar juga asyik bergaduh, kalau kau lah datang begini yang pun saya kata minta maaf, saya nak rehat, saya nak tidur sekejap, saya kata. Tapi insyaAllah bangun tidur nanti, insyaAllah Allah Ta'ala tunjukkan jalan, kita boleh sampai kemah, saya kata. Tapi itulah keadaan saya tertidur. Bila saya tertidur, bila saya bangun, tak ada sudah. Pada situ tak ada, sudah tanya yang bertugas warga Indonesia. Dia kata 2 orang telah pergi, dia kata. Ya. Saya pun minta izin saya nak pergi, dan dia baik juga, dia bagi payung satu untuk saya jalan panas kan. Dan ketika saya pusing tu, berjumpa dengan jemaah ramai, kalau sesat bukan saya seorang sesat kan. Pasal semua daripada kalau ikut dia punya teriak, dia tak boleh balik asal daripada kita mula tadi. Tapi kerana suruh turun bawah semua, daripada tinggal 4 ke bawah, dia jadi pening sikit kan. Jumpa dengan jemaah haji Indonesia, dia kata kami pun sama juga Pak. Sesat juga ini kan. Sama juga kan. Dan alhamdulillah saya dapat sampai ke kemah.
Bila sampai ke Kemah, waktu Zuhur saya sampai kan. Tanya, mana Pak Man? Tak, belum sampai lagi. Bukan dengan Ustaz, dia kata. Memang dengan saya, tapi dia tinggal saya. Mana Pak Busu dengan isterinya? Tak juga sampai. Saya sampai dulu, belum sampai. Mana malam adalah ketika jemaah haji bawa Pak Busu dengan isterinya itu pun marah-marah lah. Marah kan, kita pun kadang-kadang nak marah juga bila kita marah kan. Begitulah, sabar, ambil wuduk, biarlah kan. Dia marah, kerana dia kata saya yang tinggal dia. Dia jadi terbalik kan? Saya yang tinggal dia. Dan bila dia pergi dengan isteri dia tak dapat pergi, dia pusing balik cari saya, tak ada sudah. Saya nak rehat sekejap, saya nak tidur sekejap, dia kata. Itulah masalah. Dan ini yang berlaku. Dan itulah maknanya bila kita nak pergi haji, kita kena belajar. Kita kena belajar supaya kita tahu. Dan ada yang satu kemah dengan saya juga, Haji Terengganu, kata nama tersebut kan. Bila hari ke-11 dia kata, Ustaz, saya clear sudah. Apa yang clear? Saya dah melontar, dia kata, sampai hari ke-13. Macam mana? Clear dah melontar ni. Hari ke-13 nak tidur dia kata, nak tidur je kata. Macam tu saya kata. Yelah, saya dah melontar, dia kata 7, lepas tu saya pusing melontar lagi 773 tu, clear lah sampai ke-13. Macam tu saya kata. Kata kalau dapat macam tu, saya pun nak buat macam tu, saya kata. Dia tak boleh, dia nak melontar setelah kita mabit, kita bermalam. Boleh kita boleh melontar besok pagi. Kita nak melontar hari ke-11, malam tu kita dah mabit, kita bermalam. Besoknya kita boleh melontar. Ini masalah. Lagi kau orang tu umur juga kan. Maknanya pergi dengan tak belajar, tak boleh, kita kena belajar. Dan itulah bila belajar ini, tak buat haji tak cerita betul-betul, dia cakap. Tak buat haji juga dia salah kan. Itulah kita perangai, salah orang. Yalah, dia buat tu dia baguslah. Tapi takkanlah dalam masa singkat tu dia nak ajar daripada A sampai Z, dia ambil maknanya rukun-rukun yang besar-besar. Tak boleh dia ambil, masa terlalu luang. Orang nak belajar betul-betul dalam bab haji ni makan masa. Kita nak tahu yang secara detail lah. Mana mungkin kata sampai 2 tahun kita belajar bab haji. Kalau kita dapat beza, yang ni rukun. Bila tinggal rukun satu, sah. Yang ni perkara wajib haji tinggal, sah. Tapi kena bayar tak, kena tahu. Begitu. Dan ini sunat. Dan ada juga jemaah haji ketika memungut batu di Muzdalifah. Dia ambil batu tu dia cuci. Hukum cuci batu makruh. Dia pusing ni, dia cuci ni, basuh ni. Dia kata macam kotor. Tidak disuruh. Kita tak disuruh mencuci batu. Tak boleh. Dan ada ambil batu besar gitu. Yang ni kalau termis kena kepala orang. Termis kena kepala orang, penjut kan. Hanya sebesar biji kuda saja. Dan kita nak bawa pun berat. Maknanya hukum pungut batu sunat. Hukum pungut batu di Muzdalifah itu sunat. Kalau kita penat, kita nak tidur, boleh, tak masalah. Ataupun kita nak pungut untuk 7 hajatan batu, boleh. Yang bakinya kita akan pungut di Mina, boleh kan. Itu dia. Itu maknanya kalau kita tak belajar dan kita tidak memahami dengan, kita buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Itu adalah yang berlaku. Banyak kan nak melontar, dah melontar dah, nak rehat. Dan ada orang bila hari nak nafar awal kan, dia kena hari yang ke-12, hari 11 tak boleh nampak awal. Bila menampak sudah dia melontar, maknanya kita semua melontar, kalau dikira semua 70 anak batu. Dia melontar Aqabah 7. Lepas tu besoknya hari pada hari ke-10 kan, maknanya 7. Besoknya hari 11, 3 kita melontar. 7 kali 3, 21.
Lepas tu biasanya hari ke 12, hari ke 13, semua tu 21 persatu. Semuanya 70 anak batu yang kita perlu kutip. Tapi tak boleh kutip di Mina. Ini sudahlah, kutip tak cukup ni di Muzdalifah. Itu yang berlaku kan. Maknanya itulah sedikitlah pengalaman. Dan ini adalah cukup, kata cukup, tak tahulah. Ada sedikitlah yang sempat beli ni. Bukan made in Mekah, tak ada. Mungkin made in Pakistan, mungkin made in China kan. Tapi beli di Mekah. Boleh apa-apa bagi harga kan. Boleh, cuma kita kebiasaan biarlah kita berzikir. Jangan ada juga orang dia cantik ni letak di kereta lah. Mudah-mudahan kita tasbih jadikan amalan kita. Dan tasbih itu bila kita puji Allah, kita mintalah, kita nak Allah Ta'ala suka kita ni hamba yang meminta-minta. Itu Allah Ta'ala, dia suka kita ni hamba yang minta-minta dengan dia. Dan antara sebab saya rasa alhamdulillah Allah Ta'ala jaga saya selamat kerana saya bawa doa di rumah. Boleh doa sebenarnya, tapi orang minta ustaz tolong doa, insya-Allah ustaz tolong sampaikan salam saya pada saya sampaikan. Alhamdulillah. Ustaz tolong sampaikan salam pada baginda Rasul, saya sampaikan. Alhamdulillah. Itulah kerana bawa salam yang selamat. Alhamdulillah. Dan walaupun kita rasa pada zahir kita tengok alhamdulillah dia, tetapi kehebatan dia, beban dia tidak selesai. Selesai kehidupan dunia dia dah selesai dia. Dan dia mati dalam keadaan nak menunaikan ibadah haji. Ada kata matinya sebagai mati syahid. Syahid akhirat, bukan syahid dunia lah. Mana kena mandi, kena kafankan. Dan ada satu jemaah haji dia yang di runtuhan keren. Ini nak cerita, maknanya dia dengan suaminya tak nak pergi lagi lah. Dia pergi dengan makciknya, dia mati. Tapi sebelum dia mati itu maknanya dia post barang balik ke ke Malaysia, ke kampung halaman dia. Dan bila sampai rupanya semua sejadah, semua sejadah dia post. Tapi sejadah nak beli di Kota Baru, tapi dia beli sana. Tapi anak dia pun nak buat macam mana? Katanya maknanya sejadah itu ambil lah, pergi agihkan, letak di masjid-masjid. Maknanya ini yang berlaku lah. Kita tak selesai lagi, masih lagi dalam kehidupan ini. Dan bila tak selesai lagi, yang kena selesai, kita kena selesai. Dan yang kita minta, kehidupan kita walau macam mana pun kita minta apa? Kesudahan husnul khatimah. Kesudahan yang baik. Isyak jam. Maksudnya sekali lagi. Maknanya kita minta Allahumma akhtim lana bi husnul, ya Allah sudahkan kami dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim lana bisu'il, ya Allah jangan kamu sudahkan kami dengan kesudahan yang tidak baik. Mati kami dalam keadaan taat kepadamu. Dan ini yang diminta. Dan satu cerita saya nak sebut, seorang yang kira-kira dia bukan orang yang baik lah, orang yang buat maksiat dan sebagainya, tetapi bila dia mati orang tak nak solat jenazah dia dan sebagainya. Tinggallah seorang tuan kuliah bermimpi bahawa orang ini orang soleh. Apa dia orang soleh kan? Tetapi kerana dia sebelum dia mati dia risau, aku tak dapat baca Quran, dia menangis. Dia pegang Quran nak baca tak boleh, dia menangis sampai helayan ya, yang dia tengok. Maknanya dia dah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kita pun jangan ingat kita datang masjid dah confirm dan yang ahli surga kita tahap kan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah lah pasal cerita yang malam ni kan, insya-Allah boleh apa masalah, tapi cerita lah mudah-mudahan dan cerita yang saya bawa ni hasrat kita untuk nak tunaikan rukun Islam yang kelima ini. Kita bahas
kita masih lagi muda, masih lagi kuat, kita minta kepada Allah. Kadang-kadang bukan kerana harta kita. Aku duit banyak, ada orang duit banyak tak sampai-sampai, ada orang duitnya tak banyak tapi dapat penuh juga, dapat penuh. Semuanya daripada Allah. Kerana yang kita lakukan, labbaik Allahumma labbaik, aku datang sauk suruh manu ya Allah, kamu yang panggil aku. Jangan bila kita sebut labbaik Allah kata aku tak panggil pun kamu, aku tak jemput pun kamu. Kenapa? Kerana tadilah harta kamu haram, apa semua tak bersih. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bawa ini, mudah-mudahan akan menjadi panduan, iktibar dan sebagainya. Mudah-mudahan lebih kita sayang kepada agama kita, sayang pada Allah, sayang pada Rasul, dan kita tingkatkan kualiti amal ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftahna futuhal arifin, ya Allah bukakanlah pintu pengetahuan yang maha luas kepada kami. Allahumma rabbana zidna ilman, ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina, ya Allah tambahinya juga Engkau kurangi ya Allah. Allahumma haqqa warzuqna ittiba', ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat mengikuti kebenaran itu. Wa nabatila batilan warzuqna ijtinabah, ya Allah tunjukkanlah juga kepada kami kebatilan itu, biarlah kami melihatnya sebagai kebatilan, dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat menghindari dan menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami mohon kesejahteraan kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, kesejahteraan keselamatan kami di akhirat nanti. Wa qina azabannar, ya Allah wa izzat ya Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang pengampun segala dosa hamba-hambanya. Ampunlah dosa kami semua ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab api neraka ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ataqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas tuan-tuan para jemaah yang sudi mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu dari kelemahan diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.